مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. على مالي أمد التحصيل على سيكون في النجية ما التفريد الحكومة على الفيل والمنظمات تنقسم الضرائب إلى قسمين: الضريبة المباشرة. الضريبة أي قرايا القابلة للا تحويل إلا شك روح آخر. الضرائب قرايا المباشرة. الضرائب التي يحاول هدف الضريبة إلى طرف سلسة. Pendahuluan, cukai ialah kutipan berbentuk wang ringgit yang dikenakan oleh kerajaan terhadap individu dan organisasi. Cukai terbahagi kepada dua bahagian, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Cukai langsung ialah cukai yang tidak boleh dipindah hak milik kepada orang lain, manakala cukai langsung ialah cukai yang boleh dipindah hak milik oleh pembayar cukai kepada pihak ketiga. Tayyab al-Dar'aib fi al-Islam. Awal dar'ibat yatimu tahsilu hahi al-zizyah qabbal ahad al-Khalifat Umar al-Khattab hatta al-ijtihad warada al-sahabat tamma aida kaini zam al-darri ayyib bi man inna al-gharash qayyimah fi usyur jizyah. Sejarah percukaian dalam Islam. Cukai yang pertama dipungut ialah cukai jizyah. Cukai jizyah dipungut sebelum pemerintahan Umar al-Khattab. Tidak terdapat cukai yang kompleks sehinggalah melalui ijtihad dan persetujuan sahabat. Sistem percukaian diperkenalkan iaitu kharaj, ghanimah, fi, usyur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Syazah Al-Hada binti Razalan, dan saya akan membentangkan mengenai ta'rif. Al-ta'rif dalam percukaian dalam Islam. Bada'an nazamu dharibi في العالم الإسلامي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ميثاق المدينة المنورة الذي نسعى لدفع الجزية لغير المسلمين والزكاة للمسلمين. شهدت أيام سيدنا أمة تطور نظام ضريبة أخرى مثل الخرج الضريبية على الأراضي والسور التجارة وغيرها. استمر في النمو ومن خلال العديد من التحسينات خلال العنصر الأقى من الحكم الإسلامي. Contoh dalam percukaian dalam Islam misli jizyah, al-kharaj, al-tijarah. Dalam Islam, sesebuah kerajaan ini mempunyai hak untuk mengadakan dasar percukaian dalam memungut hasil kepada negara, asalkan dasar tersebut digubal menepati prinsip yang adil dan tidak membebankan individu rakyat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Maksudnya sesungguhnya dalam harta seseorang terdapat tanggungjawab selebih daripada pembayaran zakat. Riwayat At-Tirmizi. Seterusnya Ira'a al-ulama wal dalil. Pandangan mengenai percukaian dalam Islam melalui ulama dan dalil-dalil. Pendapat ulama ini terbahagi kepada banyak pendapat. Ada setengah ulama mengatakan bahawa percukaian ini dalam Islam adalah haram, dan manakala setengah lagi mengatakan bahawa percukaian dalam Islam ini adalah halal. Okey, halal ataupun harus. Okey, antara ulama yang mengatakan bahawa percukaian dalam Islam ini adalah halal atau harus adalah Ibnu Hazim, di mana beliau mengatakan bahawa munaqashatil mushkilatil dan dharibiyah
lam yastakhdim kalimatun daribatun walakinnahu istakdinan nafsu al-kalimah التي تغني الضريبة وقد استخدم كلمة حكم في شكل تمويل الشؤون عندما تكون هناك أسباب معينة. Ibn Hazim mengatakan bahawa sewaktu beliau menyelesaikan membahaskan masalah cukai, beliau tidak menggunakan perkataan cukai, namun beliau menggunakan perkataan yang sama erti dengan cukai. Okey, seterusnya antara ulama yang mengatakan bahawa percukaian dalam Islam ini adalah harus atau halal adalah Al-Shibti. Wa bihasbil Shibti fa inna tahsil al-dariban masmuhu biha عندما يكون الحكيم عدلا وينفق الإدخار على الطريق المسموح بها للشراء. Shibti mengatakan bahawa pengambilan cukai itu harus apabila pemerintah itu seorang yang adil dan dia membelanjakan cukai yang dikutip, harta atau cukai yang dikutip itu ke jalan yang diharuskan ataupun jalan yang baik yang mengikut syarak. Seterusnya, ulama yang mengatakan bahawa percukaian dalam Islam ini adalah halal ialah Ibnu Khaldun. Wa wafqa lima zakruhu Ibnu Khaldun fi waraqati al-muqaddamah faqad hadid siyasatun muhadabatan fi siyagati darabi fi bilal ma. Antara dasar percukaian yang Ibnu Khaldun katakan adalah daripada pandangan beliau, antara yang ditekankan dalam isu percukaian ialah pembentukan cukai terhadap rakyat hendaklah pada kadar yang rendah. Seterusnya, antara ulama yang menerangkan bahawa percukaian dalam Islam ini adalah haram dan memberi bukti antara firman-firman Allah dan dalil firman Allah Subhanahu Wa Taala, ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Maksudnya, dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu kurangkan manusia akan benda-benda menjadi haknya, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi. Surah Hud 85. Masuk al-baghs yang dilarang dalam ayat 85 surah Hud ini adalah larangan mengurangkan hak manusia yang wajib kamu penuhi. Okey, dan bagi setiap apa yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh dirampas daripadanya atau diambil secara tidak dibenarkan oleh syarak. Antara hadis pula adalah daripada Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sahabal maksi fil nur. Maksudnya sesungguhnya pemimpin yang mengenakan al-maks, sebahagian ulama menterjemahkan sebagai cukai, adalah di dalam neraka. Riwayat Ahmad 419, Al-Tabarani 4493, Al-Suyuti 2290. Mengikut hadis ini mengatakan bahawa sesiapa sahaja yang mengenakan cukai adalah antara orang yang berada di dalam neraka. Antara dalil-dalil dan ulama lain adalah waqala al-Hajawi yaqdar an ya'khazan min amalak sya'ib al-ashir darabi la yajuzuha sayyarak la sya'iba. Al-Hajawi Ansar Aidha Masattafi bin Sa'ad. Al-Hajawi berkata diharamkan mengambil cukai daripada harta orang Islam seperti yang dikutip oleh raja kepada rakyatnya, bukan secara yang dibenarkan oleh syarak. Okey, itu adalah yang dicakap oleh Al-Hijawi 252. Tetapi boleh ada juga boleh dirujuk pada pandangan Mustafa bin Sa'ad Al-Rahibani. Pandangan yang kedua ialah melalui waqala Ibnu Muflih yahzar an na'khaz al-dhari'ab min al-sha'ib kama jam'iha al-malik la-sha'ib. Ibnu Muflih berkata diharamkan mengambil cukai daripada rakyat seperti yang dikutip oleh raja kepada rakyatnya. Ibnu Muflih 2003. Ibnu Muflih mengatakan bahawa memberi pandangan beliau bahawa percukaian dalam Islam ini adalah haram dan tidak sepatutnya dijalankan. Kesimpulan daripada takrif dan pandangan ulama mengenai percukaian dalam Islam, pandangan ulama dan dalil-dalil, terdapat
dua pandangan, iaitu antara percukaian dalam Islam adalah harus dan halal ataupun haram. Mengikut ulama masing-masing mempunyai pendapat masing-masing, manakala mengikut mazhab juga mempunyai pandangan mengenai percukaian dalam Islam ini adalah berbeza. Antaranya adalah mazhab Hanafi mengatakan cukai dalam Islam ini tidak boleh, manakala mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali membolehkannya jika ada kebaikan kepada masyarakat. Assalamualaikum, ana Nur Akidah Najihah binti Muhammad Rafi, Sa'arah huna al-mabadi wal syarat. Di sini saya akan membincangkan tentang rukun-rukun dan syarat-syarat yang terbahagi kepada 4, iaitu jizyah, kharaj, usyur dan zakat. Rukun al-jizyah, sihat al-jizyah, taraf al-jizyah, al-multazimun bi'an al-jizyah, mimtaqat al-jizyah, dakhamat al-jizyah. Rukun akad jizyah terbahagi kepada 5. Yang pertama, sihah al-jizyah, pihak yang mengadakan akad jizyah, orang yang terikat dengan akad jizyah, wilayah jizyah dan besarnya jizyah. Syarat al-jizyah, mustaqilun aw har, al-sihat al-aqliyat wal jasadiyat lil majmu wal mu'aqin al-hajat lidafi al-jizyah al-ashkhas allazi balagu sina al-bulughi lil rijal faqat. Syarat jizyah terbahagi kepada 4, iaitu merdeka atau bebas, sihat mental dan fizikal. Bagi orang gila dan cacat tidak perlu membayar jizyah, dan hanya perlu adalah orang-orang yang telah akil balik. Yang keempat adalah lelaki sahaja. Seterusnya adalah rukun kharaj. Sihah kharaj al-syaq allazi yadkhul fil allazi al-syakhs al-mulzamun bi'al-alti amtilak al-ar anwar al-nabatati. Rukun kharaj terbahagi kepada 5, iaitu sihah kharaj, orang yang mengadakan akad, orang yang terikat dengan akad, mempunyai tanah dan terakhir jenis tanaman yang mereka tanam. Syarat al-kharaj, jayib muamalat dafi'in ad-darayib bil insaf wal insafin, malik al-ard min suka'an zimin, tahwil al-ard al-sakaniyat ala arid zira'aitin. Syarat kharaj terbahagi kepada 3, iaitu pembayar cukai perlulah dilayan secara adil dan seksama, iaitu sama rata di antara semua. Yang kedua, pemilik tanah merupakan penduduk zimmi. Yang ketiga adalah tanah kediaman dijadikan kawasan pertanian. Rukun usyur, al-syaqat usyur al-syakhsi allazi yadqu fil alladhi al-syakhs al-mulzamun bi'al-aldi al-baydayi au al-mumtalakati. Rukun usyur terbahagi kepada 4, iaitu sihat usyur, orang yang mengadakan akad, orang yang terikat dengan akad, barang atau harta. Manakala syarat bagi usyur ialah harta-harta yang dibawa masuk adalah bertujuan untuk perniagaan. Harta-harta perniagaan mestilah cukup nisabnya. Harta-harta yang zahir sahaja yang diwajibkan untuk membayar usyur. Harta-harta dagangan perlulah dari satu tempat ke tempat yang lain. Rukun zakat, al-niyatu huna mi'ata zakat au muzki, huna man yatakadau zakatan au mutahika, huna mumtalakat wahi zakatun. Rukun zakat terbahagi kepada 4, iaitu niat, terdapat pemberi zakat atau musaki, terdapat penerima zakat atau mustahik, dan terakhir mempunyai harta yang perlu dizakatkan. Seterusnya syarat zakat, al-Islam, mirtika, al-milkiyat, al-miltaliyatu, kafa nasabi, kafa masafati, al-munumu. Syarat zakat terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama adalah Islam, merdeka, milik sempurna, cukup nisab, cukup haul dan berkembang. Al-tanfik al-sabit wal-hali. Al-tanfik al-haliyu huda riba GST. Okey, di sini saya ingin membincangkan tentang pelaksanaan semasa adalah GST. GST adalah cukai penggunaan dan ia berasaskan konsep nilai tambah. GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa cukai. Lazimnya, pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk mengutip GST, dan jika jumlah jualan tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekalkan melebihi jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Dalam konteks struktur GST ini, ia merupakan sistem cukai yang berpaksikan prinsip keadilan apabila GST hanya dikenakan pada syarikat berskala besar seperti pengilang atau pemborong, tetapi ia dikecualikan kepada peniaga runcit kecil yang nilai ambangnya tidak melebihi RM500,000 setahun. Manakala syarikat atau perniagaan yang berpendapatan melebihi RM500,000 setahun, maka mereka boleh mendapat rebate atau menebus kos percukaian yang dikenakan oleh kerajaan pada berakhirnya pada tahun semasa. Ma yumkin an narah ba'id
munaqasat ma'alat al-darib wa tadbik daribat asilau wal kadamat wafkana lil Islam tabayan ana ad-darayib matlub li talbiyat al-tiyajat an-nas wa tanmiyatihim yatajbalama ila amwal kafiyat lil inha idarat wal idarat jayidat wasaliyat liba fi sihat daribat asilau wal kadamat inna syakal jadid min sihat al-darayib allati tuhdi daribat al-mabi'at wal khidmat as-sabiqati. Ayat tersebut menyatakan bahawa apa yang dapat kita lihat setelah membincangkan isu percukaian yang dilaksanakan iaitu GST menurut Islam, didapati percukaian merupakan perkara yang diharuskan bagi menampung keperluan dan pembangunan rakyat iaitu kita. Sesebuah negara memerlukan dana yang mencukupi bagi mewujudkan pentadbiran dan pengurusan negara yang licin. Sebab itulah kita perlu mengutip cukai. Dalam konteks GST ini pula, ia merupakan bentuk formula percukaian baharu yang dimasukkan cukai jualan dan perkhidmatan yang lalu. GST merupakan satu sistem percukaian komprehensif yang mengambil kira pelbagai aspek dan selaras dengan ajaran Islam menurut kepada prinsip keadilan tanpa mendatangkan kemudaratan dan bebanan kepada masyarakat sekeliling. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pelaksanaan cukai terdahulu yang dilaksanakan sehingga kini. Ihdam al-kharaj, muadal syan al-kharaj, laihu nafsu bai al-manatiqi. I'dam al-jizyah, adat al-khilafat, a'la basiyat nizam tahsil al-jizyat kama kan fi zaman al-khulafa al-rashidin. I'dam usyur at-talif, muadalat al-riba, hasam nawi al-mutadalaw, ba'na ala qimat al-safkati. Tanfi al-zakati min al-mumarasat allati yajib ala jamin al-muslimin adawuha. Pada zaman Umar Al-Khattab, beliau telah mewujudkan cukai tanah iaitu kharaj, cukai perdagangan, usyur dan lain-lain cukai telah berkembang serta diselaraskan agar dapat memberi dana yang mencukupi bagi pembangunan sesebuah negara. Dalam konteks cukai tanah iaitu kharaj, ia dikenakan ke atas tanah-tanah yang dibuka oleh orang Islam secara peperangan. Cukai kharaj mula dilaksanakan dengan meluas apabila Khalifah Umar Al-Khattab berdasarkan ijtihadnya dan beliau telah mengarahkan supaya tanah yang diperolehi daripada hasil peperangan tidak lagi dibahagikan kepada tentera yang berperang secara ghanimah. Sebaliknya, tanah tersebut dijadikan wakaf bagi kepentingan orang-orang Islam dan bukan Islam. Seterusnya, jizyah. Pada zaman kerajaan Abbasiyah, tiada diskriminasi dalam pelaksanaan jizyah. Berbeza dengan zaman Umayyah di mana orang Islam bukan Arab iaitu Mawali turut dikenakan jizyah. Situasi ini mungkin disebabkan pada zaman Abbasiyah yang menguasai pentadbiran adalah bangsa Parsi dan Turki. Hasil pungutan jizyah disimpan di bawah Baitul Mal. Seterusnya, usyur. Pada zaman pemerintahan Khalifah Al-Mahdi, kerajaan Abbasiyah telah mengenakan cukai perniagaan di pasar dan kedai-kedai di sekitar kota Baghdad dan wilayah kekuasaan Islam yang lain. Usyur digunakan untuk pembangunan negara seperti menyediakan kemudahan, tempat-tempat perniagaan dan sebagainya. Seterusnya adalah zakat. Setelah kerajaan Bani Abbasiyah mengambil alih pemerintahan Islam daripada kerajaan Bani Umayyah pada tahun 130 Hijrah, khalifahnya masih meneruskan malah mengukuhkan lagi dasar dan pelaksanaan zakat. Pelaksanaan zakat pada zaman ini terbahagi kepada dua iaitu zakat fitrah dan zakat harta. Zakat fitrah wajib ditunaikan setelah selesai mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Zakat harta ialah zakat harta benda seperti binatang, ternakan, emas dan perak, barang-barang perdagangan dan bijiran. Menurut mazhab Syafi'i, zakat fitrah harus ditunaikan sebelum solat Aidilfitri kerana jika diberikan selepasnya, ia adalah dianggap sebagai sedekah, iaitu sedekah biasa. Sekian, terima kasih daripada saya. Syakilu wa tahadiyatu zalmun muslimina wa khairul muslimina. يجب على المسلمين دفع ضعف الضريبة بينما يدفع غير المسلمين ضريبة واحدة فقط. Apa yang nak disampaikan di sini adalah ketidakadilan di antara orang Islam dan orang bukan Islam. Orang Islam harus membayar cukai sebanyak 2 kali setahun iaitu cukai yang telah ditetapkan oleh kerajaan dan satu lagi adalah cukai zakat fitrah. Ini menimbulkan perasaan yang tidak adil untuk orang Islam. Sepatutnya orang bukan Islam juga harus membayar cukai jizyah kerana mereka menetap di kawasan umat Islam. Daraibu GST wa SST allati tuskilu kahal an-nas. Daraibu al-mafruatu 'ala al-bada'i
taj'alun nasi yanfiquna kasiran minal mali. Apa yang nak disampaikan di sini adalah cukai GST dan SST yang dikenakan terhadap barang menyebabkan peniaga-peniaga menaikkan barang tersebut, harga barang tersebut. Apabila peniaga menaikkan harga barang tersebut, ini menyebabkan pengguna ataupun rakyat harus mengeluarkan duit yang lebih banyak untuk membeli barang keperluan yang biasanya harga yang rendah menjadi harga yang lebih tinggi. Nasi la yahujuna zakata fitrati. ترك الناس مسؤول إخراج زكاة الفطرة للمسلمين. هذا يسبب نسبة عالية من الفقر في بلدنا. Penerangannya ialah kebanyakan orang bukan Islam pada masa kini telah mengabaikan tanggungjawab untuk membayar zakat fitrah yang wajib ke atasnya. Ini menyebabkan purata kemiskinan telah meningkat di negara kita. تسبب للاقتصاد المسلم في تكبد الحكومة خسائر. يحدث الاقتصاد المسلمون لأن تجارة يتجنبون دفع ضرائبا عالية. Terangannya ialah ekonomi gelap di negara kita telah meningkat. Hal ini kerana peniaga-peniaga telah dikenakan cukai yang tinggi oleh kerajaan. Peniaga-peniaga mengambil keputusan untuk menyeludup seperti rokok untuk mengelak daripada membayar cukai. Al-mahlulu yajibu 'ala al-hukumati ta'adilu qawanini muta'alliqati bahasa nizamun darabiyyin bisyakili tawfifin. Penerangannya ialah kerajaan haruslah meminda sedikit undang-undang untuk menetapkan bahawa kewajipan kepada orang bukan Islam untuk membayar cukai jizyah. Cukai jizyah ini dapat diberikan kepada orang-orang yang memerlukan dan membantu orang-orang miskin. وفقا للضرائب في الإسلام يمكن للحكومة فرض ضريبة للخرائج أو ضريبة للعشور على المتولدين. Pada masa kini, kerajaan telah menolak sistem pencukaian GST dan SST yang membebankan disebabkan oleh penolakan rakyat. Dalam Islam, pencukaian dalam Islam, kerajaan boleh mengenakan cukai harah dan cukai usyur kepada rakyat bagi mengurangkan beban yang ditanggung oleh rakyat untuk membayar cukai yang tinggi. Faradatun alaihim bil hukumati ijaratun zalimatun li anhum khalafuha wa zayalan. Bagi membantu menangani orang-orang yang malas untuk membayar zakat fitrah ialah kerajaan boleh mengenakan tindakan yang tegas kepada mereka kerana mereka telah melanggar perintah ataupun suruhan Allah. Selain itu, kerajaan juga boleh mengadakan kempen kesedaran mengenai kepentingan membayar zakat fitrah ini. Hafadatul hukmati mu'adalati al-daraibi lilja'ali at-tijari yarfauna daraiba. Penerangan bagi mengurangkan lagi ekonomi gelap semakin berleluasa, kerajaan boleh memberitahu orang ramai mengenai keburukan sekiranya melakukan ekonomi gelap ini, iaitu penyeludupan. Selain itu, kerajaan juga mengenakan tindakan yang tegas kepada peniaga-peniaga yang melakukan penyeludupan tersebut. Selain itu, kerajaan juga boleh mengurangkan kadar pencukaian bagi meyakinkan lagi penjual untuk membayar cukai pada kadar yang minimal. Al-Kalasat تحصيل الدري نظام تم تقديم مهم فترة في هذه العالم الرعيف في جمع الأموال لصالح الدولة يمنح الإسلام بتحصيل هذه الضرائب الإضافة إلى الزكاة والكالكين ضمن الدود النوعية لإسأل عليم المصدر التقدير في لتنميل القوم في كل دولة. Kesimpulannya, percukaian ialah satu sistem yang telah lama diperkenalkan ke dalam dunia ini. Percukaian adalah untuk mendapatkan wang bagi kepentingan negara. Islam membolehkan pungutan cukai ini selain zakat, tetapi dalam batas-batas yang telah ditetapkan bagi memenuhi kepentingan umum.
Percukaian ini juga merupakan sumber pendapatan negara yang paling berkesan di setiap negara. Yajib aita al-zakat al-awlan bi'atli li'an al-zakat faqir il-alzam maitan bisbaba al-kamallah al-ashhai al-mattubat li talbil al-tiyat iljal al-nal aswatan niyatihim al-amwal al-kafiyat al-insha darat watan zijayi dawat sal isat li ib'il ad ma'i mur al-admui al-qudrat al-akbat al-mutawwasi wal duna li'an au yashhiru al-ba'al tahir min al-adhniya yattahanarat al-namu al-ay fisal dili ib'il ad-di maya al-masya maitaqadam al-mustamai. Zakat perlu diutamakan kerana zakat lebih wajib lantang ketentuan dari Allah. Cukai perkara yang diharuskan bagi menampung keperluan dan pembangunan rakyat. Dana yang mencukupi bagi mewujudkan pentadbiran dan pengurusan negara yang baik dan lancar. Cukai perlu mengambil kira kadar kemampuan golongan pertengahan dan golongan bawahan kerana mereka lebih merasai impaknya berbanding golongan kaya. Agar pertumbuhan ekonomi negara bergerak seiring dengan kemajuan masyarakat.